50 ahli PKR dari 11 cabang menyerbu ibu pejabat parti berkenaan di Petaling Jaya. Yang dituntut, pemimpin pusat berhenti main catur menentukan siapa patut menang dan siapa perlu kalah di peringkat cabang. Antara paling panas, cabang Hulu Selangor. Dalam pemilihan cabang itu, kemenangan memihak kepada Nazar Yakin menewaskan Khalid Jaafar, calon pilihan Azmin Ali. Namun, Perit menerima realiti, keputusan pemilihan cabang itu digantung ibu pejabat PKR sehingga hari ini dan pemilihan kedua diumumkan 20 November nanti. Alasannya, wujud kesalahan teknikal. Persoalannya, kenapa dipilih alternatif yang paling menyusahkan rakyat? Jadi kita punya resahan sekarang ialah keputusan yang dibuat untuk mengadakan pemilihan semula membebankan rakyat, membebankan ahli. Sedangkan masalah tersebut diwujudkan oleh pihak pengurusan. Tak ada kena dengan ahli. Jadi ini yang kita tak ada kena-mengena dengan anggota kita. Saya fikir kalau pemimpin yang dah boleh mencatur kemenangan ni, mana sudah larilah daripada perjuangan kita. Tak ada demokrasi. Mana ada demokrasi kalau sudah diatur-atur? Tak payah ada pemilihan lah, tak payah ada pengundian lah. Sebut aja saya nak pemimpin yang ini, saya nak pemimpin cukup. Tak payah menyusahkan anggota. Itu je. Kalau dah kita sedia untuk pemilihan, untuk pengundian, kita ikut cara yang betul. Demonstrasi begini dakwa seorang ahli cabang PKR Kelana Jaya pula perlu diadakan kerana pucuk pimpinan seolah-olah memekakkan telinga. Kita tak dapat nak pergi ke atas sebab kita ni orang bawahan. Cuma yang bila kita nak pergi ke atas, kita tak jumpa dia orang. Itu saja. Kita tahu, kita hanya grassroots. Apa grassroots kata, itu yang kita terima. Tapi kita nak pergi ke atas, kadang-kadang tak ada orang. Itu. Jadi susah nak berbincang. Kerusi cabang Kelana Jaya juga didakwa bermasalah. Kertas undi diterima melebihi jumlah ahli berdaftar. Namun, pemenangnya diisytiharkan pada hari sama kerana calon memenangi kerusi berkenaan Pro Azmin Ali. Sementara itu, seorang ahli Parlimen PKR pula menyifatkan sistem bercelaru dan cacar marba punca banyak cabang tidak puas hati. Wakil Rakyat Kelana Jaya, Goben Loh menegaskan sebelum nasi menjadi bubur, perlunya pembaikan segera dilakukan parti. Loh ke ibu pejabat PKR petang tadi menzahirkan rasa tidak puas hatinya. Selain masalah pemilihan cabang bercelaru, beliau kesal dengan permainan kotor dalam parti. Antaranya percaturan menyusun siapa patut menang dan siapa patut kalah. Masalah didakwa serius apabila akar umbi mula bising. Nama adalah Parti Keadilan Rakyat. So keadilan being the main focus we're talking about here. So you try to ensure that there is fairness within the party. I hope and when you talk about fairness and justice, perception is a very strong thing. So the party has to create the perception of fairness. Therefore, do not just address one division where one division really cannot stand and make big noise. How about the other divisions? Address all the divisions who have some problem. Sit down the both parties, discuss about it, see whether there are irregularities, why certain people are allowed to do that, why certain people are not allowed. Make sure that everything is fair and transparent because the rules and regulations were never very clear to begin with. Beliau turut kesal dengan tindakan segelintir pemimpin parti itu membantu kempen calon. Azmin Ali pandai memanipulasi keadaan. Itu dakwaan ahli Majlis Tertinggi PKR N. Gobala Krishnan yang juga ahli Parlimen Padang Serai terhadap tindak tanduk Azmin yang dikatakan menjadi dalang dalam kekecohan menjelang pemilihan parti itu bulan depan. Ditemui di lobi Parlimen siang tadi, Gobala Krishnan secara sinis melabelkan Azmin sebagai seorang pemanipulasi. YB Azmin called me a pariah. After that, for the sake of the party and the unity of the party, I stood firm. Though there has been manipulation by YB Azmin all the while against me, I have never been appointed to a post in the party. That doesn't matter, but I have always won and come as a Supreme Council member in the party.
Even my present status in the Supreme Council, I'm elected. But YB Azmin has been manipulating, and I believe he is doing that in this election too. Bagaimanapun dakwaan Gobala Krishnan itu dinafikan Azmin. How do I manipulate the votes? I mean, it is a direct elections. You know, it is a new system being implemented by the party. Every member got one vote, so they have to turn up and to cast their vote. I can't manipulate the vote. And the representative of JPP from the secretariat is there in every cabang. They will submit the reports to the HQ. So I'm not in a position to manipulate the votes. Pemilihan Majlis Tertinggi PKR akan diadakan bulan depan. Azmin Ali layak bertanding jawatan Timbalan Presiden, manakala Gobala Krishnan akan merebut salah satu jawatan sebagai naib Presiden PKR. PKR hari ini mengesahkan Ahli Parlimen Lembah Pantai Nurul Izzah Anwar layak bertanding jawatan Timbalan Presiden parti itu. Setiausaha Agungnya Saifuddin Nasution Ismail berkata, Nurul Izzah mendapat satu lagi pencalonan daripada cabang PKR sempurna. Keputusan itu dibuat setelah Biro Politik yang bermesyuarat malam tadi memutuskan menerima pencalonan dari cabang sempurna meskipun lewat diterima. Sempurna adalah antara 6 cabang yang lewat menghantar senarai pencalonan selepas tarikh akhir 10 Oktober. Jika anak perempuan Anwar Ibrahim itu mengesahkan akan bertanding, jawatan nombor 2 parti itu bakal menyaksikan pertandingan 5 penjuru. Calon lain yang turut layak bertanding ialah Azmin Ali, Datuk Zaid Ibrahim, Mustafa Ayub dan Tan Sri Khalid Ibrahim. Sebelum ini, Nurul Izzah dilaporkan tidak layak bertanding jawatan Timbalan Presiden selepas gagal mendapat minimum 2 pencalonan. I urge him to come out in front and fight like a gentleman with Datuk Zaid. Gobala hairan dengan pengumuman jawatan kuasa pemilihan pusat PKR mengenai jumlah pencalonan beberapa pemimpin PKR dinafikan sebelum ini, termasuk pencalonan Nurul Izzah yang sebelum ini diumumkan tidak layak bertanding. She got nominations, if I'm not mistaken, 4 nominations for Deputy President. She got in Pensiangan, Keningau, Sempurna, Selangkau, but the JPP suddenly they announced that she only got 1 nomination. Why are they trying to deny? I'm very, very angry that somebody who qualified through the normal process democratically has been denied. Whether she contests or not is another matter. But if Nurul Izzah Anwar could be denied, that means there's something very wrong there. Beliau yakin sesuatu tidak kena dan mahu segera diselesaikan dan semua bertanding secara sihat. I urge Datuk Seri Anwar, until today he has not got involved, and I hope that he doesn't involve in the elections, and it must be seen that he is neutral. If this is what is going to happen to the party, then I think there's no point of me staying in the party. If it can be manipulated by certain individuals like this. Kepada tuduhan Gobala Krishnan itu, ini jawab Azmin Ali. How do I manipulate the votes? I mean, it is a direct elections. You know, it is a new system being implemented by the party. Every member got one vote, so they have to turn up and to cast their vote. I can't manipulate the vote. Dan ketika dua pihak itu saling berperang mulut, anak penasihat PKR Nurul Izzah akhirnya layak bertanding jawatan timbalan di Presiden. Menurut Setiausaha Agungnya Saifuddin Nasution, keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Biro Politik PKR malam semalam. Nurul Izzah layak setelah mesyuarat memutuskan menerima pencalonan dari cabang sempurna meskipun lewat diterima. Sebelum ini Nurul Izzah dilaporkan tidak layak bertanding jawatan timbalan Presiden kerana gagal mendapat minimum 2 pencalonan selepas tarikh akhir 10 Oktober. Sempurna antara 6 cabang lewat menghantar senarai pencalonan selepas tarikh akhir itu. Nurul Izzah akan berentak dengan calon lain iaitu Azmin Ali, Datuk Zaid Ibrahim, Mustafa Kamil Ayub dan Tan Sri Khalid Ibrahim. Yang pasti, cerita huru-hara pemilihan calon masih belum reda. Sudahlah riuh macam kedai kopi. Pemilihan yang sepatutnya bebas tetapi didakwa dipengaruhi pengawas pemilihan parti.
Itu yang dirakam seorang calon pemilihan cabang Hulu Selangor 2 Oktober lalu. Klips 2 minit ini dirakamkan seorang daripada 7 calon bertanding. Suasana riuh rendah macam di kedai kopi. Langsung tidak sistematik, undian seakan tiada rahsia. Jangan ajar bang, tak payah ajar. Tak payah ajar. Saya calon, dia tak boleh ajar. Kejadian didakwa berlaku ketika pemilihan PKR calon cabang Hulu Selangor di Dewan Serbaguna 2 Oktober lalu. Menurut calon yang enggan identitinya didedahkan, pengawas pemilihan pusat didakwa ada mempengaruhi pengundi. Dia mendakwa kertas undi melebihi jumlah 1,583 pengundi. Namun kertas undi didapati lebih 40. Dalam pemilihan itu, Nazar yakin diumum pemenang pemilihan itu bagaimanapun dibatalkan kerana didapati tidak sah. Dalam pemilihan itu, 7 calon bertanding antaranya Khalid Jaafar, Razali Mokhtar, Mat Rahat, Pubalan, Zahar Rusuli, Nasharuddin Abdul Aziz dan Nazar Yakin.